Okey, boleh mula. Tu Abdul. Ya. Abdul Sengal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Melaku Maju Jaya, rakyat bahagia, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. JPN Melaka Jenama Kerajaan nombor 1. Jadi alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini dapat kita berkumpul bersama-sama untuk mendengar sesi taklimat untuk pertandingan video digital peringkat negeri Melaka. Untuk tahun ni SMK Tebung dilantik sebagai pengelola lah, diketuai oleh Encik Khalil Abu Hassan. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan selamat datanglah yang pertamanya untuk kepada pegawai JPN Cik Muhammad Zaki bin Ghazali, penolong pengarah daripada unit pembangunan bakat murid JPN Melaka, rakan Cik Khalil selaku kita punya pegawai teknikal juga, dan juga rakan-rakan guru sekalian. Jadi terlebih dahulu selamat datanglah saya ucapkan. Jadi untuk peringatan yang pertama sekali, pastikan anda telah mengisikan borang kehadiran dalam bentuk Google Form yang berada di ruangan chat, dan seterusnya minta tolong mutekan mikrofon lah semasa sidang sedang berjalan supaya berjalan lancar lah. Jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh ajukan, boleh onkan mikrofon. Jadi saya rasa tanpa membuang masa saya menjemput Encik Khalil Abu Hassan untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Okey, Cik Khalil. Tak dengar suara Cik Khalil. Kita tunggu kejap ada masalah teknikal kat Cik Khalil. Dia punya mikrofon dia tak dengar pula dia punya tu, speaker dia. Okey, Cikgu Khalil, boleh? On-kan mikrofon Cik Khalil. On-kan. Okey, dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih sebab saya cari slide tadi. Okey, terima kasih kepada moderator bertugas iaitu Cikgu Akmal daripada SMK Tebung lah. Jadi SMK Tebung pada tahun ini akan menjadi sebagai tuan rumah lah untuk taklimat pertandingan video digital. Jadi saya telah melantiklah beberapa orang cikgu untuk membantu saya lah dalam menguruskan pertandingan video digital inilah. Okey, untuk terima kasih kepada cikgu-cikgu yang hadir pada petang ini. Jadi saya maaflah mengganggu pada waktu-waktu petang inilah. Okey, STEM Online Challenge ni telah dilaksanakan tak silap saya lebih kurang dalam 4 tahun lah. Sebelum ni ataupun 3 hingga 4 tahun lepas pertandingan ini dijalankan secara bersemuka. Jadi daripada tahun lepas itu tahun 2020 sebabkan pandemik COVID ni, jadi pertandingan SOC ni telah dijalankan secara online sajalah. Jadi sebelum ni
bilangan peserta adalah seramai lebih kurang 2 hingga 3 orang. Jadi disebabkan pandemik ni, pertandingan ini dijalankan untuk orang sajalah. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu sekalian, berikut merupakan tarikh-tarikh penting dalam pertandingan STEM Online Challenge ni lah. Jadi kita cikgu-cikgu telah membuat pendaftaran pada 7/5 hingga 13/6 yang lepas. Jadi pada 26 bulan ni merupakan taklimat. Jadi mengikut kategori masing-masing lah. Jadi pada hari ini merupakan taklimat video digital. Jadi pada 20 bulan 8 nanti merupakan tarikh akhir penghantaran video. Jadi cikgu-cikgu nanti kena hantarlah sebelum tarikh tersebut, dan penilaian hakim akan dibuat pada 30/8 sehingga 15/9. Dan keputusan akan diumumkan pada 29/9 2021. Okey, berikut merupakan pengenalan kepada aktiviti STEM. Jadi STEM ni merupakan anjuran bahagian sukan kurikulum BSKK Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Melaka. Jadi buat waktu ini pertandingan akan dijalankan di peringkat negeri sajalah. Okey, berikut merupakan objektif pertandingan untuk video digital saja. Okey, yang pertama untuk meningkatkan dan mengembangkan minat murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM. Okey, yang kedua meningkatkan kemahiran praktikal murid dan mendorong kreativiti murid dalam menghasilkan video. Seperti kita maklum, murid sebenarnya sekarang ni merupakan sangat mahir lah dalam membuat video-video yang berkenaan jugalah. Okey, yang ketiga, sebagai yang untuk pertandingan sebagai platform untuk murid mengemukakan idea kreatif asli dalam membangunkan karya mereka dalam bentuk pertandingan. Okey, yang keempat, mengasah kamera murid dalam membuat teknik mengambil video serta penggunaan presien mengikut kaedah dan prosedur yang betul. Dan akhir sekali, mencungkil dan memupuk bakat murid-murid dalam bidang teknologi. Untuk video ni lebih kepada teknologi dan kejuruteraan. Okey, kita teruskan. Okey, untuk pertandingan video digital ni kita fokus kepada teknologi dan kejuruteraan saja. Jadi nanti cikgu kena fahamlah apa itu teknologi, apa itu kejuruteraan. Okey, untuk ini apa peraturan dan syarat-syarat pertandingan. Jadi itu sebabnya taklimat ni dibuat untuk cikgu saja. Jadi cikgu boleh mula daripada sekarang mencari murid-murid yang berbakat di sekolah cikgu. Jadi yang pertama terbuka kepada murid-murid tingkatan 4 dan 5 saja. Seorang je cikgu, seorang saja, sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 saja. Tujuan dia supaya memberi peluang kepada murid ni dalam aktiviti co-curriculum dan aktiviti KOKO secara online lah. Okey, yang kedua, setiap peserta perlu menghasilkan video berdurasi 3 hingga 4 minit dengan kandungan yang berkaitan dengan teknologi dan kejuruteraan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris saja. Jadi dua bahasa lah. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Gabungan antara bahasa pun tak ada masalah, boleh jugalah. Jadi masa dia 3 hingga 4 minit. Jadi kalau kita tengok masa agak pendek jugalah untuk menghasilkan video ni. Jadi tidak digalakkan melebihi 4 minit lah sebab nanti masa penilaian selepas 4 minit biasanya hakim tak akan tengok lagi lah. Dia akan tengok, akan juri buat penilaian 4 minit ke bawah saja. Okey, yang ketiga,
produksi mestilah karya sama sekali mengandungi unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti perkauman, kebudayaan dan keagamaan. Okey. Okey, isu-isu sana, isu-isu tak bolehlah dimasukkan. Kita kena masukkan isu yang berkaitan dengan perpaduan, kerjasama, nilai-nilai murni dan sebagainya lah. Okey, yang keempat, peserta atau murid dibenarkan menggunakan sebarang perisian pembinaan video. Resolusi video hendaklah berkualiti kurang-kurangnya 1080. Itu HD lah. Dalam 2 filem format saja, iaitu MP4 ataupun AVI. AVI ni audio video ni yang lama boleh jugalah MP4 atau AVI saja. Atas tak ada masalah lah. Okay. Yang berikutnya, penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua bentuk tuntutan berkaitan dengan produksi terhadap peserta oleh mana-mana pihak yang berkaitan. Jadi maksud ini untuk yang ni mesti original lah. Jadi pihak jabatan ataupun kementerian tak akan menjawab lah. Jika video-video yang diterbitkan nanti melanggar hak cipta ataupun copyright daripada mana-mana lah. Okey, seterusnya. Okey, video hendaklah dihantar melalui alamat hendaklah melalui alamat tautan yang akan dimaklumkan dalam hebahan pertandingan peringkat negeri. Okey, nanti saya akan bagi dia punya link lah. Alamat yang untuk video tu dihantar. Jadi pada masa ini cikgu minta murid lah sediakan video tu dulu. Dah siap nanti saya akan maklumkan di mana alamat tautan tersebut akan dihantar. Okey, seterusnya penilaian adalah berdasarkan ketepatan tema, grafik, teknik, rakaman, audio dan jalan cerita. Okey, kat sini nanti last kali kan saya akan bagilah. Saya akan bagi apa juri akan bagi berdasarkan apa. Jadi nanti cikgu tengok dia punya syarat-syarat tu orang penilaian tersebut. Jadi cikgu follow tu je. Okey, semua hasil penyertaan adalah menjadi hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia, PM ataupun GPN lah. Sebab ini saya ambil daripada peta konsep. Jadi peta konsep menyatakan semua hasil penyertaan adalah hak milik GPM ataupun GPN. Sebab kita tengok negeri. Okey, yang seterusnya. Okey, fokus STEM, teknologi dan kejuruteraan. Ini sangat penting lah. Jadi cikgu minta nanti murid apa itu teknologi, apa itu kejuruteraan. Teknologi ni nanti kita boleh tengoklah apa maksud teknologi. Sebab teknologi ni dia banyak cikgu. Contohnya video tentang contoh buat video tentang yang digunakan dalam kereta sekarang kan. Contohnya kereta X70, X60 yang baru ni Activa kan. Itu merupakan salah satu teknologi lah yang boleh kita gunakan. Dalam sebab banyaklah dalam kejuruteraan otomotif. Kita mudah nampak lah. Itu salah satu lah. Okay, kejuruteraan apa dia? Kejuruteraan ni lebih kepada macam mesin lah ataupun alat. Contohnya mesin dalam teknologi pertanian, kejuruteraan pertanian, perubatan, elektronik, mekatronik, robotik. Itu salah satu contoh lah. Sebab saya memang tak nak bagi contoh lah apa yang benar bagi contoh video, dalam bentuk video lah. Ini kejuruteraan, ini teknologi. Sebab dia teknologi dan kejuruteraan ni dia secara umum sebab dia subjektif. Jadi yang penting cikgu mesti fokus yang dua ni. Teknologi, kejuruteraan. Okey, kalau saya baca maksud teknologi, teknologi ni maksudnya pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi tadi adalah memudahkan tugasan manusia. Jadi dia ni aplikasi sains dan matematik. Aplikasi ingat perkataan tu lah.
Okey, yang untuk kejuruteraan pula, maksud dia saya petik daripada ni, ialah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik dan pengalaman untuk mereka bentuk suatu objek atau proses. Ini saya ambil lah apa maksud dia apa maksud teknologi, apa maksud kejuruteraan. Jadi masa buat video tu tak nak lagi lah daripada tema ni. Okey, berikutnya. Putusan penjurian adalah muktamad sebab nanti penjurian ni akan dilakukan oleh 5 panel hakim lah sebab kita ambil ganjil. 3 daripada jabatan, 2 daripada RPTA nantilah. Siapa hakim ni saya tak boleh beritahu lah. Okey, sebarang aduan tidak akan dilayan lah. Jadi pastikan video yang dihasilkan tersebut memenuhi kriteria yang dikehendaki lah. Okey, peringkat pertandingan. Peringkat pertama ni tapisan mengikut pengaju. Jadi video yang cikgu-cikgu hantar nanti, jadi technical kita akan periksalah cek sama ada betul tak betul supaya tidak berlaku masalah lah di kemudian hari nanti lah. Memenuhi syarat penyertaan, prosedur pendaftaran, maksud pelajar tu betul tak, yang tempat, yang lima, kena ikut prosedur tu lah. Jadi yang untuk pelajar tadi pastikan memang tempat yang terterima cikgu. Sebab pemenang untuk pertandingan nanti akan mewakili Melaka di peringkat kebangsaan. Sebabnya kita kena follow lah dia punya peraturan ni tadi. Okey, yang peringkat kedua. Menilai berdasarkan video. Jadi video yang diterima akan dinilai oleh panel hakim, itu seramai 5 orang tadi. Jadi panel hakim akan menilai dalam video yang memenuhi elemen penilaian. Jadi hakim yang kita lantik ni merupakan pakar lah dalam bidang mereka lah, terutama dalam bidang video lah. Okey, untuk hakim ni saya tak terlibat sebab saya hanya menguruskan saja. Jadi hakim ni merupakan orang lain lah di bahagian lain. Jadi kalau sekolah tu terlibat menghantar pertandingan tersebut, jadi kalau hakim tu daftar tak adalah tak ada. Sebab dia tak nak bias lah. Jadi hakim ni dia kena berkecuali. Okey, kriteria penilaian. Okey, cikgu ambil perhatian lah. Ini sangat penting cikgu supaya video yang pelajar hasilkan tu ikut format penilaian ni. Sebab kita tak nak berlaku sebelum-sebelum ni. Contoh macam tahun lepas, banyak pelajar, ramai pelajar lah tak ikut spek yang kita nak. Spek yang kita nak. Rugilah. Video buat cantik tapi spek tak ikut pun tak boleh juga. Contoh macam tahun lepas ramai juga banyak sekolah juga ramai juga yang buat video animasi yang daripada awal sampai habis semua animasi. Ada yang buat daripada Powtoon dengan ada software apa dia buat tu, memang cantik dia buat memang kita anggap canggih jugalah dia buat animasi tersebut, tapi dia tak ikut pertandingan ni. Jadi kita tak boleh pilih lah video tersebut sebab animasi daripada awal sampai habis semua animasi. Maksudnya animasi maksudnya kartun tu lah. Cikgu mungkin lebih arif lah. Macam tu tak boleh cikgu walaupun pertandingan nama dia video digital, bukan maksud kita kena buat video animasi semua. Sebab kita ni sebenarnya kita buat ni sebenarnya macam video pendek sebenarnya. Kalau dulu sebenarnya pertandingan video pendek. Asalnya dululah. Jadi apa maksud video ni, kita kena rakam lah. Sebab dia mesti ada kandungan dia mesti ada jalan cerita, storyboard dia kena ada. Okey, kita pergi satu persatu lah cikgu. Ini markah dia lah, markah dia keseluruhan dia 100 markah. Jadi dalam video tersebut mesti ada pengenalan, nama peserta dan tajuk projek dinyatakan dalam video tu. Sebab dia ada markah tu. Okey, ni tak ada masalah lah. Yang satu ni biasanya tak ada masalah, boleh lah. Ikut kreativiti masing-masing lah bagaimana nak buat pengenalan ni. Sebab kita tahu murid-murid sebenarnya sangat kreatif
dengan menggunakan teknologi zaman sekarang ni, menggunakan handphone ataupun handphone pintar. Tak macam dulu dulu banyak video ni banyak pakai komputer laptop. Sekarang ni daripada handphone pintar je boleh guna dengan pelbagai aplikasi tak ada masalah. Dia orang buat kejap je dah siap. Okey, yang kedua. Okey, kreativiti dan teknik persembahan video. Ini 40 markah. Ni banyak juga ni kena ambil berat ni semua ni. Kreativiti dan teknik persembahan video. Macam mana kita nak video tu, kita nak garap video tu supaya orang tengok menarik, tarik. Yang pertama, kreativiti dalam persembahan isi kandungan. Kandungan tadilah, tema tadilah, teknologi dan kejuruteraan. Jadi bagaimana murid buat benda tu. Biasa murid memang sangat kreatif lah saya tengok. Memang dia buat sangat kreatif, tak ada masalah lah. Okey, yang berikutnya, teknik penggayaan dan penghasilan video yang menarik dan komprehensif. Maksudnya, video tersebut dipersembahkan dengan menggabungkan pelbagai teknologi, teknik dan kemahiran bagi menghasilkan sebuah video yang kreatif dan menarik. Jadi pelbagai teknologi kita boleh guna lah zaman sekarang, tak ada masalah. Jadi ada yang tanya juga, ada boleh tak guna yang apresian yang menggunakan yang ada watermark? Tak ada masalah juga. Jadi murid boleh inilah download ke apa ke apresian tersebut menggunakan handphone je, lepas tu render je kan. Boleh masuk macam-macam lagu lah. Jadi lagu-lagu ni kena hati-hati sikit sebab dia ada copyright. Hati-hati sikit lah. Okey. Teknik penggayaan ni lah gabungan penggayaan maksudnya murid-murid nanti akan gabungkan video-video menjadi satu video dalam durasi 3 hingga 4 minit tadi. Jadi bergantung kepada murid tersebut bagaimana dia nak gabungkan, nak garapkan video tu supaya dia menarik untuk orang tengok. Juri tengoklah, untuk sini untuk juri tengoklah. Okey, yang ketiga, kemahiran menggunakan perkakasan dan peranti elektronik. Software dan alat elektronik lah. Software maksudnya kita nak edit tadi lah. Elektronik maksudnya kita nak ambil video. Dulu nak ambil video pakai camcorder kan. Sekarang guna handphone pun tak ada masalah. Ada juga yang dulu, ada juga pelajar-pelajar yang buat video daripada drone. Tak ada masalah, boleh je menggunakan drone. Jadi dia nak ambil gambar daripada atas ke bawah. Jadi terpulang kelas cikgu kalau ada lah. Kalau tak ada, buat apa peranti yang murid-murid ada. Tak ada masalah. Okey, macam software tadi kebanyakan ada yang percuma cikgu. Kalau yang watermark ni biasanya percuma lah. Kalau yang tak ada watermark tu biasanya berbayar lah. Jadi terpulang pada murid lah nak guna software apa, tak ada masalah. Kat sini saya tak nyatakan lah software apa yang sesuai guna. Terpulang. Okey, yang ketiga je. Ini pun markah dia pun banyak juga. Kualiti dan inovasi, 40 markah. Dia banyak lah. 40% dikira macam 40% juga, 40%. Yang pertama, keaslian. Keaslian kat sini maksudnya ketulinan video yang dihasilkan tidak termasuk pendahuluan dan penutup persembahan video. Tak termasuk pendahuluan dan penutup. Intro lah. Itu kita boleh ambil mana-mana lah. Okey, yang penting isi tu. Keaslian tu, isi tu mesti tulen lah. Maksudnya kita tak ambil daripada mana-mana video. Contoh kita ambil video daripada YouTube ke, kita masukkan video YouTube tu dalam kita punya video ni untuk tandingan, tak boleh. Tu tak asli lah. Jadi asli maksudnya kita kena ambil waktu sekarang ni lah, waktu PKP ni sebab tandingan dan pertandingan ni dilakukan pada waktu sekarang ni. Jadi kena ikutlah waktu sekarang ni. Okay, sekarang ni video sekarang ni tak boleh ambil kat sekolah kan, pasal kita belum sekolah lagi. Jadi juga cikgu yang tanya sebab tak boleh ambil kat sekolah. Jadi nak buat macam mana kan? Jadi sekarang waktu PKP, jadi ikut kreativiti murid lah. Mungkin nak minta bantuan ibu bapa lah. Nak ambil video tu macam mana lah. Tak semestinya kat sekolah video tu kan. Sebab mungkin ada cikgu ada alat ke nak rakam kat sekolah kan. Jadi tak boleh PKP ni murid tak boleh pergi sekolah. Jadi ikut kreativiti masing-masing lah. Ikut prosedur lah. Ikut prosedur SOP ke PKP. Jadi minta murid tersebut
minta bantuan ibu apalah untuk membantu menghasilkan video ni. Okey, yang kedua, sinematografi. Sinematografi ni apa? Mempunyai teknik mengambil gambar dan menggabungkannya sehingga menjadi raikan gambar yang boleh menyampaikan idea dan penceritaan. Video ni tak semestinya kita ambil video yang bergerak tu juga. Gambar pun boleh jadikan video, tak masalah. Boleh campur antara gambar dan video pun boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana murid tu gabungkan video ataupun gambar tersebut menjadi satu cerita yang menarik. Jadi bila orang tengok, orang faham apa yang diceritakan dalam video tersebut lah. Okey, yang keempat, kualiti gambar dan video. Ini bergantung kepada peranti yang digunakan oleh murid lah. Jadi gambar dan video yang jelas dan menarik. Sebab ni lebih kepada teknikal sikit. Jadi murid sebenarnya kena tahu juga teknikal, macam mana nak ambil gambar yang posisi yang cantik. Ni kena belajar nantilah. Pencahayaan semualah. Gambar dan video yang jelas menarik lah. Jadi macam mana kita shoot dekat, macam mana. Dia macam fotografi jugalah. Video ni. Beza dia, fotografi ni dia statik kan. Video ni dia bergerak, dinamik. Jadi teknik tu murid-murid kena ambil perhatian juga. Kadang-kadang bila macam lepas-lepas video tu gelap, tak nampak, pencahayaan tak ada, nak terangkan tu tak jelas. Jadi perkara tersebut kena ambil perhatian lah. Okay, ni sangat penting juga sebab banyak berlaku sebelum ni lah. Video tu kurang kemar, bergegar, jadi terpulang. Sebab terpulang murid tu macam mana nak elakkan dia gambar video tergegar. Okey, yang berikutnya, pemilihan muzik, lagu, latar dan audio yang jelas dan sesuai. Jadi muzik dan lagu, latar ni sebab dia di copyright sikit, jadi kena hati-hati lah cikgu. Sebab tadi ada peraturan tadi mengatakan sebab dia kementerian atau jawatan tak bertanggungjawab jika ada berlaku isu lah. Kena hati-hati sikit. Bukan tak boleh guna lagu yang tu, tak boleh, tak masalah. Tapi jika ada berlaku apa masalah bangkit, pihak kementerian atau penjabatan tidak akan bertanggungjawab. Okey, saya nak sentuh sikit pasal audio ni. Audio ni pun ada juga isu yang sebelum ni. Bila murid bercakap ataupun memberi satu tentang taklimat sikit dalam video tersebut, suara dia kadang-kadang kurang jelas. Jadi kena pastikan guna mic yang sesuai lah. Sebab kadang-kadang bila video tu shoot jauh, contohnya murid tu bergerak, jadi yang jauh tu tak clear sangat. Jadi pulang macam mana lah. Bukan maksud saya kena buat pertandingan ni kena belilah. Jadi kena sesuaikan. Supaya kadang-kadang memang tak clear sangat. Lagi satu, audio ni kalau macam tak jelas, ada juga murid buat sadi kata kat bawah tu. Tak masalah, boleh juga. Sebab dia, saya kata sebenarnya boleh membantu jugalah penerangan dalam video tersebut. Ini macam tak wajib jugalah, tapi terpulang lah macam mana kita nak kreativitikan video tersebut. Okey, yang last sekali yang keempat, nilai dan pengajaran ni 10 markah. Nilai dia apa? Nilai mudi dan pengajaran yang berkaitan PKP diamalkan. 10 markah. Jadi kena ambil jugalah sebab kita pertandingan ni dalam pandemik COVID ni. Jadi kena ambil apa nilai yang ada. Sebab nilai ni memang kita boleh buat sebenarnya. Sebab bila kita tengok video, sebab video ni tak panjang, 3-4 minit. Jadi bila kita buat video ni sebenarnya kita beritahu yang mana video yang menarik, yang berkualiti lah. Okey, jadi seruan ni ada 4 tadi. Jadi yang pertama tadi dah terangkan kualiti. Pertama tadi apa tu? Pengenalan 10 markah. Ulang baliklah. 10 markah. Okey, yang kedua, kreativiti dan sembahan video 40 markah. Okey, kualiti dan inovasi 40 markah. Dan nilai dan pengajaran 10 markah. Jadi markah dia 100 markah lah semua. Jadi nanti ikut skala ni kalau hakim di juri ikut skala lah 1 hingga 10 lah. Tentulah. Jadi ini sangat penting juga supaya video yang dihasilkan dalam murid tu berkualiti.
Okey, ini tadilah saya pun dah terangkan tadi. Okey, proses menilai peringkat negeri, saringan dan pilihan projek akan dilaksanakan oleh pengurus peringkat negeri lah. Okey, sebab kita akan pilih satu sekolah, satu wakil lah untuk dihantar. Yang menang tadi, yang Johan, akan dihantar wakil untuk Negeri Melaka dalam pertandingan SSBNT lah, sistem online challenge. Okey, semua video akan disah diperiksa oleh pihak pengajuh untuk memastikan bahawa pendaftaran memenuhi syarat-syarat penyertaan dan prosedur pendaftaran. Jadi video tadi yang dia terima akan dinilai oleh panel hakim. 3 hakim daripada jabatan. Jabatan ni maksudnya mungkin jabatan ataupun sekolah lah. Dan 2 hakim daripada APT. Biasanya hakim ni kita akan nanti nombor ganjil lah. Supaya tak berlaku isu nantilah. Okey, jadi hakim ni yang dilantik ni merupakan pakar dalam bidang mereka. Dalam bidang video ni lah, pertandingan video ni. Okey, proses dia. Okey, semua urusan pilihan pertandingan ni, peringkat negeri ni akan dilaksanakan secara dalam talian. Setakat ni, kita ikut apa yang dah dirancang ni, daripada jabatan. Kita akan jalankan secara semua dalam talian. Tak ada yang bersemuka lah. Okey, bagaimanapun untuk pelaksanaan peringkat kebangsaan, bergantung kepada maklumat terkini MKN dan KPN nantilah. Sebelum ni kalau peringkat kebangsaan, ikut negeri yang sebagai tuan rumah lah. Macam tahun lepas, pasti saya dah. Tapi sebelum tu, Terengganu saya. Tahun lepas Kedah. Mungkin lah. Jadi kalau bersemuka, mesti pelajar dengan cikgu akan ikut serta lah di tempat tersebut. Jadi buat masa ni tak adalah. Saya lakukan semua secara online. Okey, yang kedua. Okey, file video yang telah siap perlu akan hantar. Jadi saya nanti akan maklumkan ataupun Cik Zaki akan maklumkan link mana nak letak nantilah. Jadi cikgu ingat tarikh tutup dia 28 Ogos 2021. Maksud akhir lah. 28 Ogos tu tarikh akhir dia. Jadi buat masa sekarang cikgu bagi taklimat atau bincang dengan murid macam mana nak buat video tersebut. Kita kalau boleh buat video tu yang berkualiti lah sikit. Berbanding kalau Melaka ni agak kurang sikit. Kena study, buat research sikit juga. Kena buat research sikit lah, study sikit lah. Okey, ni hadiah dia lah. Untuk peringkat negeri. Jadi Cik Zaki dimaklumkan ada 5 saja sampai tempat ke-5 sajalah. Johan, Nabi Johan, ke-3, ke-4, ke-5. Yang ni ada plug lah ataupun pingat. Jadi setiap pelajar akan dapat dengan guru pembimbing. Sebenarnya taklimat ni, pertandingan ni mesti melibatkan guru pembimbing juga. Okey, untuk yang lain peserta akan dapat sijil sajalah. Jadi sijil kat semua ni, sijil pencapaian, sijil penyertaan ni dalam bentuk e-sijil lah sekarang. Lebih mudah lah. Okey, cara nak penyampaian nanti Encik Zaki akan maklumkan lah. Macam mana nak sampaikan pingat ni nanti, sijil nanti dah. Okey, prosedur penyertaan ni pun dah tadi. Aku boleh ingatkan cikgu sebab kita mesti melibatkan cikgu juga. Bukan kita tak nak minta pelajar join. Sebab kita nak cikgu pun terlibat sama juga dalam pertandingan ni. Okey, semua pendaftaran mesti dibuat melalui dalam talian lah. Semua butiran dalam borang pendaftaran dalam talian mesti diisi dan lengkap dengan betul. Ini sangat penting cikgu. Macam yang untuk pendaftaran sebelum ni ada juga cikgu isi email tak betul. Jadi saya pun tak boleh buat apalah sebab bila saya hantar dia akan tanda merah. Jadi saya pun tak tahu apa yang kat mana yang email yang salah tu. Kan hantar betul lah cikgu. Maksudnya kalau yang kali pertama tu salah, boleh hantar kali kedua tu, betul kan? Sebab saya akan ambil yang terkini tadilah. Okey, hanya guru diminta untuk menggunakan email MOE untuk mengisi borang dalam talian lah. MOE ni sebab kita nak galakkan lah. Penggunaan MOE ni di kalangan murid dan guru lah. Sama guru lah. Okey, yang keempat. Pengelola peringkat negeri dengan kebesaran berhak untuk mendapat nama penyertaan yang tidak angkat terlewat. Jangan terlewat lah. Lewat kita tak buat apa lah. Ini memang syarat pertandingan. Jadi kita kena ikut, kena follow lah.
Okey, ni kita punya laman web lah cikgu Cikgu mungkin dah ada dalam grup bot, laman web untuk helpdesk lah. Jadi apa-apa soalan boleh tanya dalam grup tersebut lah mungkin Cik Zaki kalau akan respon lah oleh jabatan ataupun saya, kalau yang berkenaan dengan video digital ni saya akan respon lah. Okey, itu saja cikgu daripada saya kali bin Abu Hassan daripada SMK Tebung lah. Okey, saya bukalah. Kalau Encik Zaki kalau ada dalam ni boleh sambung lah. Encik Zaki ada tak dalam ni? Encik Zaki? Encik Zaki ada nak tambah-tambah ke? Ada Encik Zaki? Mikrofon tak on. Okay, Selamat Mas Putra. Saya nak tanya boleh? Okey, boleh tak ada masalah, boleh. Encik Zaki rasa tak ada kot rasanya sebab dia mesej kata disuruh teruskan saja. Okey, kalau Jiku ada untuk Q&A boleh tak ada masalah. Boleh. Teruskan, Jiku. Saya daripada SMK Hang Kasturi. Ini merupakan penyertaan pertama lah daripada sekolah kami dan saya nak clear tentang yang tema tu tentang teknologi dan kejuruteraan. Adakah ia mesti gabung dua ataupun salah satu? Teknologi sahaja ataupun kejuruteraan sahaja ataupun mesti gabung dua-dua? Sebab kita kalau tengok tajuk dia teknologi dan kejuruteraan tu. Jadi dan tu maksudnya menunjukkan gabung tu kan. Okey, maksudnya gabung kalau nak ikut lah dia punya kataan tu kan. Teknologi dan kejuruteraan. Sebab teknologi ni penggunaan dia sebenarnya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi nak tanya? Kita buka sesi soal jawab ni. Ada contoh tak? Contoh tak adalah Cikgu Nuarina. Kita memang tak nak bagi contoh sebab kalau kita bagi contoh kan semua anggap itu yang terbaik kan. Susah juga nanti kan. Kita minta cikgu arang saja buat yang terbaik lah. Sebab saya nak bagi contoh terlepas pun tak boleh juga pasal terlepas tema dia lain kan. Tema dia pasal COVID. Tak sajalah terlepas. Sebab dia ni pertandingan dia video ni dia subjektif. Memang tak boleh bagi contoh sebenarnya. Jadi minta cikgu bagi kerja sikit lah, research sikit lah dengan murid. Kita buat research sikit lah. Sebenarnya saya tengok gitu, tengok juga video-video dekat YouTube sebenarnya ada juga yang ada dah post juga. Tapi ada juga yang tak ikut tema juga tu kalau saya tengok tu. Yang penting ikut yang bahagian penilaian markah itu sangat penting lah. Kena follow tu. Tak ada masalah lah. Okay, ada soalan daripada chat Okay, satu sekolah boleh hantar penyertaan ke? Setakat ni tak ada cikgu satu sekolah satu penyertaan saja. Jadi kalau ramai anak murid cikgu yang berbakat, cikgu buat pertandingan dalaman dulu lah kalau sempat ni. Dalaman dulu. Jadi cikgu pilih yang terbaik lah. Sebab ini syarat daripada jabatan dia kata setakat ni satu sekolah, satu penyertaan saja. Maksud satu murid dan satu cikgu lah. Sebab itu je yang ada kan. Mengikutkan kita sebenarnya nak libatkan ramai murid juga. Jadi sebabkan ni pun tak boleh buat apa lah setakat ni satu murid, satu cikgu saja. Cikgu kena libatkan diri juga cikgu sebab cikgu jangan lepaskan kepada anak murid. Sebab cikgu pun akan dapat CJ juga nanti lah. Kalau menang dapat plug tu jugalah.
Jadi cikgu kena ambil tahu juga, jangan lepaskan 100% kepada murid. Maksudnya bantu, bukan bantu buat video tu. Video tu pelajar yang kena buat sepatutnya, murid. Jadi bantu segi lain lah. Maksudnya ambil tahulah. Sebab kita galakkan pelajar yang buat cikgu, murid yang buat, bukan cikgu. Sebab nanti kalau menang nanti kebiasaan, susah nanti kan. Sebab saya tahu kan ramai cikgu semua yang pandai-pandai kan boleh terror lah tentang buat video ni kan. Sejak PKP gitu, dah ramai dah jadi YouTuber. Okay, ada soalan tak cikgu? Kalau ada soalan, cikgu boleh on mic ataupun boleh message dekat chatting bawah tu lah. Okay, untuk maklumat cikgu, video ni direkam cikgu. Nanti Cikgu Zaki akan masukkan baliklah video ni untuk mungkin ada cikgu yang terlepas. Saya pun tadi dapat mesej ada cikgu yang minta link sebab dah terlepas ni, nanti mungkin saya bagi link untuk video nantilah. Mungkin Cikgu Zaki akan upload balik ke YouTube nantilah. Jadi cikgu yang mungkin yang terlepas boleh tengok penerangan ni dari sana lah. Okay, ada tak cikgu? Kalau tak ada, saya nak sampai sini sajalah. Ada tak? Setting pun tak ada kan? Okey, kehadiran nanti isi cikgu kehadiran. Sebab ni akan didaftarkan dalam SPLG lah. Ada tak yang belum daftar lagi untuk kehadiran taklimat pada hari ini? Saya belum lagi. Tadi lambat sikit masuk. Minta maaf. Okey. Okay, yang baru join tadi saya hantarkan link dekat untuk kehadiran dekat, cuba tengok ruang chat tu Pas saya mula-mula ni minta maaf lagi. Saya letak dekat atas, saya ingat bila masuk tu macam Telegram, bila masuk boleh baca yang dekat mesej yang atas tu, rupanya tak boleh. Jadi saya forward balik ke bawah tu. Boleh isikan kehadiran, rugilah tak isi untuk SPLG kan. Jadi saya galakkan guru-guru, rakan-rakan semua untuk join lah yang Telegram untuk helpdesk tu. Kalau ada pertanyaan, saya tengok tadi dekat dalam tu ada video ataupun apa saja maklumat berkenaan dengan STEM lah. Jadi minta kalau boleh join sekali grup STEM tu. Kita ada dua kat situ, satu helpdesk tu, satu untuk media bantuan, dan kemudian secara umum dekat laman web STEM Melaka tu. Boleh dapatkan kat situ. Yang kita ada kalau untuk dapatkan nombor semua nombor telefon pegawai teknikal semua ada dekat yang web yang kedua tu, kat B tu kalau kita tengok dekat bahagian tu Okay, ada pertanyaan tak? Ada lagi nak tanya apa-apa sebelum kita tangguhkan majlis pada petang? Tak ada jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Zaki, Encik Khalil, rakan-rakan, guru semua kerana sudi mengorbankan masa pada petang ni, dan kita anggapkan ini juga satu jihad lah. Satu jihad yang mana kita mengorbankan diri kita, keluarga kita juga untuk demi kepentingan anak-anak didik kita semua. Jadi saya rasa kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, terima kasih semua juga.